Bertemu kembali. Baik, bila rasuah menang, negara malang dan rakyat jadi sengsara. Kita mampu hentikan kerebutan moral bangsa ini. Tolak pemberi dan penerima rasuah. Itu antara gesaan dalam kempen Rasuah Busters atas keprihatinan untuk bersama-sama memerangi rasuah di negara ini. Ia juga bagi membentuk kebangkitan rakyat agar menentang najis rasuah yang telah menjadi pandemik dan merosakkan rakyat dan negara. Kita sebenarnya nak bercakap mengenai perkara itu, bagaimana rakyat Malaysia dari segenap lapisan perlu terus dididik tentang gejala rasuah serta kepentingan menolak pemimpin atau ahli politik yang mengamalkan rasuah. Terus bersama kami di Buletin Awal ini adalah Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar. Selamat pagi, Datuk Seri. Selamat pagi. Datuk Seri, saya nak mulakan dengan menyentuh mengenai isu rasuah ini dengan kegiatan lompat parti yang mana biarpun Akta Lompat Parti mempunyai hubung kait dengan amalan rasuah, masih lagi ia belum dibentang dan diluluskan di Parlimen. Namun, bagaimana sebenarnya sebenarnya kesedaran mengenainya dalam kalangan ahli politik ini perlu kita hebatkan lagi? Saya rasa isu lompat parti ni bagi saya akta ni sukar untuk ahli-ahli politik yang berkuasa yang ingin melaksanakan akta ini. Sebab yang pertama, ia merupakan satu perbuatan ataupun satu akta yang mana ia akan memberi kesan yang negatif lah. Saya rasa selalunya apabila sesuatu negara itu, sesuatu parti itu memegang tampuk pemerintahan, selalunya apabila mereka melihat kembali kepada inti parti ataupun apa yang ada dalam akta itu, sudah tentu ia akan memberi kesan yang lebih, akan menjerat tekak sendirilah itu. Jadi selalunya mereka tak akan luluskan sebab ia memberikan kelebihan untuk mereka memerintah. Jadi kesedaran saya agak sukar, tetapi janji-janji dari segi intellectual honesty, banyak yang janji-janji yang dilaksanakan, dikatakan walaupun termasuk dana politik pun tak dilaksanakan, walaupun dah semasa zaman Barisan Nasional, lepas tu PS, dan sekarang PN pun duduk macam tu. Jadi saya berpendapat bahawa kedua-dua akta ni lah, dana politik dengan akta lompat parti ni tak akan ke mana-mana. Tapi Datuk, sekiranya tak ada perubahan atau langkah yang diambil bagi membanteras jenayah rasuah, kita khawatiri bukan saja menjejaskan negara, malah kesannya turut akan dirasai oleh rakyat. Tapi ada juga amalan itu sudah menjadi budaya turun-temurun dalam sesebuah institusi. Di sini di mana sebenarnya jalan bagi memutuskan budaya rasuah ini dan impak tu sebenarnya, kalau Datuk Seri boleh jelaskan kepada negara kita dan juga rakyat? Rasuah adalah merupakan satu pencuri kepada pembangunan ekonomi dan sosial di negara ini, dan ia dicuri oleh orang-orang yang mempunyai kuasa terhadap orang-orang yang ditindas, seperti peluang-peluang orang-orang yang ditindas itu untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Itu merupakan satu rasuah, dan rasuah adalah merupakan satu ibu pada segala masalah negara kita. Sudah tentu, yang pertama kita lihat impak kepada rasuah ni adalah dari segi ekonomi, ia membantut ekonomi. Ini selalunya dibincang oleh pakar-pakar. Yang kedua, ketirisan khazanah negara. Sebab kajian menunjukkan bahawa ketirisan dan juga kerugian kerana rasuah saja adalah 4%. Kalau daripada kita punya KDNK itu, maknanya lebih kurang berapa, 60 juta, 60 bilion setahun. Dan ketirisan pula yang sangat senang kita lihat ialah di dalam kontrak, yang mana kajian daripada World Bank dan juga oleh bekas bekas kita punya Auditor General mengatakan bahawa 20 hingga 30% akan berlaku ketirisan. Jadi ini merupakan satu perkara yang boleh menyebabkan pembangunan tidak selestari, pencemaran alam sekitar, dan juga agihan kepada masyarakat lah dari segi ekonomi. Dari segi politik pula sudah tentu, dia akan beri impak kepada CPI. CPI kita dulu tahun 2019 telah meningkat satu tahap yang bagus, dihormat oleh negara. 2020 dah jatuh. Jadi ini telah memberi efek, sebab pelabur ni akan lihat kepada CPI sebelum mereka melabur. Jadi sudah tentu dari segi politik tidak stabil kerana seperti nyatakan tadi, lompat parti, dan juga kita tiada akta dana politik yang boleh menyebabkan
negara huru-hara, merebut jawatan, lompat parti sebagainya. Akhir sekali dari segi politiknya lah melahirkan rejim kleptokrasi. Kleptokrat. Maknanya mereka ni adalah penting kepada untuk memperkayakan diri, dan sudah tentu apabila kleptokrat ni selalunya negara itu akan diikuti oleh kakistokrat. Kakistokrat ni maknanya satu pemerintah yang tidak mempunyai kepakaran. Akhir sekali dari segi sosial kita dapati bahawa ada penindasan masyarakat golongan rendah ni, orang-orang yang layak walaupun ada kelulusan, orang-orang yang miskin ni sudah tentu akan dipinggirkan. Jadi bagi seperti nyatakan tadi, sudah tentu amalan biasa sudah menjadi budaya di sini. Jadi setiap orang nak melakukan sesuatu, nak mendapat sesuatu, dapat kontrak, dapat kerja, dapat pangkat, terpaksa berbayar. Akhir sekali sudah tentu hutang negara akan bertambah, ia akan memberi kesan yang tak baik kepada kita dan juga donasi akan datang. Ya, dalam masa yang sama juga Datuk Seri, ramai anak muda berasa terasing sehingga putus asa untuk membuat perubahan dalam politik, termasuk gejala rasuah yang kita lihat sinonim dengan politik ini. Kita juga tak mahu pimpinan muda ini mengikut langkah rasuah dalam membina negara di masa hadapan. Pandangan Datuk Seri dalam hal ini? Saya risau golongan muda. Tangkapan SPRM banyak kali dah cakap ni, daripada 2015 hingga 2020 adalah 55% adalah budak-budak muda antara 29 hingga 39. Jadi sudah tentu dalam kita tengok dalam statistik ini menunjukkan bahawa budak-budak muda pun dah rasuah. Jadi ini kalau ikut teori fraud di antara tiga teori itu, iaitu opportunity, peluang, yang kedua pressure kan, tekanan, yang ketiga rationalization. Rationalization maknanya selalunya kita akan ikut contoh orang-orang muda ni, akan ikut contoh pemimpin. Jika sekiranya pemimpin kita ni sejak kebelakangan ini adalah rasuah, dikatakan rasuah, dipamerkan, ditunjukkan dalam statistik, sudah tentu ia akan diikuti oleh orang muda. Jadi orang muda ini, jika sekiranya kita tidak tunjuk contoh yang baik, dan juga orang muda ni kita tak memperbaiki krisis integriti yang sedang mengalami orang muda ni, banyak kajian yang dibuat oleh pakar-pakar tempatan, sudah tentu ia akan memberi kesan tak baik kepada generasi muda ni. Yang ditangkap ini adalah orang-orang muda yang mana mereka ni bukan saja akan menjadi ahli politik, bahkan juga akan mengisi jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Ini satu perkara yang patut dilihat oleh kerajaan, kerana kalau tidak negara kita duduk situlah. Dan yang kedua, sudah tentu jika sekiranya negara kita porak-poranda dan juga amalan rasuah masih berbeluasa, negara kita tak akan dihormati, ketirisan akan berlaku, ia akan merugi rakyat, terutama sekali rakyat-rakyat bawahan. Jadi ini merupakan satu perkara, dan satu hari kita mahu lihat satu parti politik ataupun seorang pemimpin yang benar-benar misi utamanya adalah untuk menghapuskan rasuah, bukan isu-isu lain. Sebab jika sekiranya kita hapuskan rasuah di negara kita ini, maka segala hal kita dapat atasi. Inilah adalah masalah pokok, masalah yang besar yang dihadapi oleh ahli politik, dan sudah tentu akhir sekali kita tidak memerlukan ahli politik yang memikirkan pilihan raya 4 tahun lagi, tetapi kita memerlukan negarawan yang memikirkan generasi akan datang. Baik, terima kasih Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, dalam mengulas mengenai kempen rasuah Busters atas keprihatinan untuk bersama-sama memerangi rasuah di dalam negara.